hidupkan kamera. Kalau tidak meeting seorang macam cakap seorang. Boleh dengar saya? Jelas atau tak jelas? Okey tak okey? Jelas sir. Jelas Jelas sir. Laptop ni dalam tak guna. Untuk online kelas lah. Untuk apa ni, untuk nota tu okey je. Jadi untuk hopefully you aware yang alert punya you punya members in the outer punya sistem lah. So saya dah masukkan. So seperti mana saya kat semalam, actually you punya untuk section group B untuk group B, untuk group C untuk group C kita ada 50 orang. So genap. So bila actually dengan tolak Syarul Naim akan jadi ganjil. So nak tak nak akan ada seorang lah. So siapakah orang bertuah tu mungkin saya nak sebutkan nama lah. Sebab saya nak recheck lah dia punya capability. Okey, Muhammad Amirul Hafiz bin Azhar ada tak? Muhammad Amirul Hafiz bin Azhar. Ada. Okay, Amirul. So ada masalah buat seorang-seorang? Tak ada. Tak ada. Ada laptop? Nak angkat kamera ke? Tak ada, tak perlu. Tak ada laptop tak? Ada. Ada okey. Okey, ada laptop Penting ada laptop Okey, Amirul Hafiz group 18. So hopefully you akan ketik alat session ni you akan buat seorang lah. So kita ada 4 lab. So untuk 4 lab ni ni kita punya planning lah. 3 lab online dan 1 lab akan face to face. So lab 4 akan buatkan face to face. So kita tengoklah actually yang lepas sebelum ni pun subjek ni pun walaupun face to face kita buat MATLAB. Kita buat simulation juga dekat lab. Sebelum ni lah buat equipment, antara integration antara hardware tu software tu tak ada. Belum ada di lab Paguh ni. So kita memang libatkan simulation. Mungkin saya tak pastilah, mungkin lepas ni bila adanya antara software bila ada tool atau equipment yang sesuai nanti kita akan tengok balik. Okey, jadi boleh aware sikit you punya group members dalam you punya check balik you all group berapa. Okey, itu yang pertama. So untuk lab 1, sebelum kita go through pada kita punya software atau MATLAB, data lab lah. Okey, Okay, saya akan explain kita punya ni lab sheet. Boleh nampak? Nampak sir? Okay, nampak. Sebab saya pakai dua screen ni. Oh, macam tu dia punya ni. Right. Okay, jadi untuk lab 1, you boleh refer pada lab sheet yang telah diberikan. Pertama sekali itulah bila first time online di office, saya dah setting macam-macam, saya dah buat slide. Teringat saya tak bawa saya punya kata drawing pad saya untuk lukis ataupun untuk tulis lah. Mungkin saya akan menggunakan mouse saja. Itu yang kalau buat slide teringat, mungkin tak bawa. Okay, jadi tu mungkin agak merencatkan sikit lah kita punya explanation. Okay, untuk lab 1, open loop control DC motor speed. Okay, control loop control DC motor speed. Okay, yang penting you boleh tekan berkaitan. Yang penting kita punya hardware adalah melibatkan DC motor. So DC motor biasanya itu paling simple lah. Dan open loop so ni paling basic untuk kita punya control system, open loop. So untuk kita punya LO ataupun learning outcomes yang you kena aware, saya sengaja buat present dalam bentuk Word lah. Sebab bila saya convert to PDF, dia punya equation yang saya nak explain tu dia kurang jelas. Dia macam blur-blur sebab equation dimasukkan dalam bentuk picture. So mungkin dia pecah bila convert to PDF. Jadi saya terpaksa explain menggunakan Word lah. Okey.
Apa yang you kena aware untuk grouping, let unit and consist with at least 2 team members, saya semua. Dan question, kita ada beberapa part lah. Okay, question, comment answer in outer. Okay, akan ada question. So question tu kita akan ada setup dekat outer. Nanti saya akan maklum dalam grup lah bila benda tu akan kata saya akan aktifkan lah. Sebab Cik Faizah dia beri masa seminggu untuk jawab. Soalan tu senang je. Cuma itulah nanti saya akan tengok balik kesesuaian lah. Mungkin tak tahu petang ni kalau bila saya akan, bila saya aktifkan, sebab sekarang you tak nampak lah. Tapi bila saya aktifkan you akan nampak dan you kena jawab individually lah. Itu yang pertama. The activity must select complete within given time. Okay, setiap lab kita ada 4 lab, setiap lab 2 minggu. So setiap lab ada 2 minggu. So ni minggu pertama, minggu depan minggu kedua. So minggu 3 ni minggu 3, minggu keempat masih lab 2. Minggu kelima minggu 1 ni minggu 3, minggu keempat, 3, 4 lab 1. 5, 6 lab 2. Minggu 7 mungkin akan kita cuti daripada lab. Kemungkinan macam itulah yang saya nampak sebab saya involved dengan training. Minggu 8 baru start balik dengan lab 3, 8, 9, 10, 11. So 10, 11 lab 4. Okay, demonstration student must be displayed disability to display data. So actually sebab kita punya illustration not in the face to face, in physically. So apa yang saya tak boleh endorse ataupun kita tak boleh validate lah. Actually you punya output ataupun you punya result betul-betul adakah orang kata daripada you punya source ataupun you punya usaha lah, you punya method yang you dah gunakan. So nak tak nak you kena present by video, recording video itu yang untuk demonstration lah. Okay, report organization, report must be organized according to the report. Okay, untuk report untuk report must be received by video initially by saya di sini lah before consecutive lab session. So do it waste, so dalam PDF format. So benda ni you kena submit di dalam outer. Ini adalah by group. Dan untuk report actually untuk muka surat, kita ada banyak muka surat starting daripada kita punya cover and then kita punya just introduction ataupun theoretical part. Ini semua ada start ataupun methodology, and the last you nampak ni kan, ada satu tiba-tiba macam second cover. Actually muka surat 9 ni yang baru start you punya report application. So nak hantar yang mana, you kena starting daripada muka surat ke-9 sampailah muka surat 13. So 9, 10, 11, 12, 13. So 13 muka surat lah. Dan itu yang you akan hantar. So maksud dia yang muka surat ke-8 and before surat ke-8 and sampai muka 1 actually you tak perlu hantar kau boleh jangan sertakan. You just focus on page on 9 and onward lah. Itu yang saya harapkan. Okay, jadi untuk kita punya lab orientation, kalau you tengok kat sini, so please untuk you punya lab report, make sure you tulis you punya nama, matrix numbers dan section. Dan hopefully, sebab tu saya kata tadi saya dah go through, hopefully you memang dah pilih members ikut section, the same section lah. Dan mana-mana pelajar yang saya dah saya dah push in ataupun saya dah determine dia punya group ada 7 orang tadi. Itu memang kebanyakan section sama. So hopefully you just write down you punya just one section. Kalau the same section lah. Dan sebab tu saya nak complete section yang sama, memudahkan saya dah. So section 5 atau section 6. Okay, kalau tengok kita punya organisation ni, okay, date dia tulis hari ni. Okay, kita ada 2 components domain, iaitu cognitive and psychomotor.
kognitif dengan psikomotor. Okay, fully kalau tengok RPP kita ada 3 elemen lah, CPA, kognitif, psikomotor, and the last adalah efektif. Efektif adalah you punya attitude ataupun you punya how you react or feedback and respond from the interaction and what given lah. Jadi tu tapi untuk lab kita hanya cover two only domain, iaitu C dengan P. So C adalah theoretical, P psikomotor adalah equal to kita punya physical activity lah. So untuk C question kita ada 20 markah. So nanti make sure you kena hantar you punya ni. Okay, you kena hantar you punya okay, untuk question 20 markah ini adalah individual. So untuk kognitif ataupun theoretical covered individual atau individual output, manakala untuk psikomotor kita akan evaluate based on you punya physical ataupun group punya result. Jadi itu yang you kena aware. Okay, kat sini you boleh nampak lah psikomotor ini more dan domain. So kalau tengok penelitian 20% dan untuk psikomotor 80%. So you make sure untuk quiz walaupun 20%, make sure you all aware lah untuk dia punya due date. So siapa yang tak hantar ataupun tak jawab dalam masa yang ditetapkan, so you all akan lose lebih kurang 20% lah. 20% in term of for lab 1. So lab 1 saja. Okay. So ni muka surat orang kata dia punya muka depan untuk you punya lab report starting from page 9. And the next ni adalah kita punya instruction for ni lah kita punya lab untuk report, dan you kena upload dekat YouTube dan just put in dia punya link untuk saya check. Kat sini you nampak kan ada 20 markah. So untuk you punya video untuk video kalau boleh please compress and just summary ataupun kalau ikutkan saya you kena show up you punya step by step how you develop your punya system in MATLAB, block by block, step by step, dan bagaimana kau boleh you buat macam ni lah. Saya boleh share screen dan you nampak apa yang saya buat. So you kena tunjukkan you yang buat. Dia banyak kaedah lah, sama ada you guna, kalau ikutkan dalam kita punya lab sheet ni dia propose guna dboot. Guna dboot. So ada sini banyak application ataupun banyak software yang you boleh gunakan untuk you apa ni lah, ataupun guna Loom tu ulang. Loom boleh, dboot boleh. Untuk apa-apalah untuk you records. Maksudnya ada gambar you ataupun members dan you tengah buat dalam screen. Kalau step by step, dan actually tak perlu pun you punya video presentation tu you buat dalam kau boleh 10 minit ke bawah. Okay, macam contoh yang saya suka sama pelajar saya dulu, dia buat waktu step by step you develop block. Contoh untuk subjek control system ni you develop control system, block diagram lah. So macam ni you nak buat block by block tu yang you masa panjang along ada you develop, you pick up block and you drop down, lepas tu you ubah punya parameter. Itu you tak perlu tunjukkan as a normal punya period of time. Mungkin you kat situ you boleh cepatkan, you laju kan. Waktu presentation ataupun waktu dah siap you tunjuk, itu you just back to the normal lah. Itu method yang you all boleh gunakan. Okay, untuk kita punya lab session lah. Okay, jadi itu yang saya boleh highlight lah untuk kita punya lab 1 punya part lah. Okay, itu overall lah. So apa yang you all kena buat adalah starting from the page 9 yang you kena hantar, you kena submit sampailah apa ni 13. Okay,
hopefully you aware benda tu. Dan ikutkan saya dulu sebab bila dalam tempoh bila online ni setiap item yang contoh question nanti ni adalah yang dual, so nanti you kena jawab dekat router. Lab activity ni you kena buat lah, you kena fill in je what the output yang you get from the graph. Ni percentage error lah apa yang dia dapat, dan attach all the graph response for each step value. Okay, ni ada graph yang you kena attach. So nanti setiap graph, so kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, korang ada 10 parameter ataupun 10 part yang you stand readings yang you buat. So kat situ make sure you must attach with the 10 graph lah. Ada 10 different graph yang respond ataupun contribute ataupun present each step output. Itu yang you kena aware lah. Dan untuk observation pula, untuk observation actually kalau tengok soalan dia actually theoretical. Make sure you jangan copy and paste daripada internet lah. Sebab selalunya dekat internet your presentation in general, not related to our topic or our activity, focusing on lab 1 lah. Contoh soalan, describe the function of addition block, game block and addition block used in this simulation. Kalau cari 3 benda ni, find addition block, game block and addition block dekat internet, banyak jawapan standard dekat yang ada dekat from tu. Tapi you kena present relate ikut current activity yang you buat. So untuk lab 1 you tengok lah addition block apa yang digunakan dalam kita punya lab 1 ni. Game block, apa parameter yang kita jadikan di game block. So ada 1, 2, 3, 4, ada 4 atau 5. Ada 5. So you can sebutkan lah. Integration block pun ada 2 block. Itu contoh. So you kena explain kata detail and related to our activity. Sama juga untuk soalan nombor 2. Explain on error based on simulation conducted and write down the equation to calculate percentage error. Ini sama lah. Jadi error kita akan tengok lah, sebab actually saya nak, mungkin kita akan relate sikit theoretical punya part lah. Sebab yang semalam kita belum masuk transfer function. Lepas habis transform review tu kita tengok dari S domain to T domain and T domain to S domain, dan the next adalah transfer function. So actually untuk topik hari ni dah masuk sedikit transfer function. Saya cuba relate lah nanti, secara mudah. Okay, so calculate percentage error. So you boleh tengok lah berapa error yang ada, and discuss the significance of the final step value in this simulation. Final step value so final step value adalah refer kepada kita punya ni lah, 50 final step value. Yang maksud dia significant tu yang memberi antara 10 parameter kita setting. So you kena tengok atau lihat from the result in the graph, you boleh compare lah berapa banyak error yang ada, dan antara parameter tu mana yang the best parameter yang kita cuba to the minimum error for the system. Tu yang ni saya explain based on general lah, tapi you all yang kena kaji, dia tengok based on kita punya ni. Okay, soalan nombor 4, explain the limitation of open loop. Ni theoretical, cuma ia kena relate dengan lab 1 punya activity lah. Sebab ni sikit macam lab 1 ni kita related to DC motor. So make sure sebut open loop control system mesti related to DC motor control lah. Itu yang you aware. Okay, jadi ni overall tentang lab sheet. Saya dah explain lah. Kalau kat situ lab activity ada 2 dan observation ada lebih 4. So okay, boleh faham kot untuk lab punya organisation punya punya part lah.
Yang penting untuk quiz, please refer to the outer punya dekat bahagian assessment, ini bila assessment. Buat masa ni saya tak aktifkan. Okey, itu berkenaan lab sheet. Okey, jelas? Ada apa soalan untuk lab sheet? Sir, Yes. lab report ni dua-dua orang kena buat lah, satu kumpulan. Okey, one group just one report saja. Video tu, video demonstration. Pun sama. Seorang you buat cukup all- lah. Okey, untuk report pun you all kena make sure two members must be presented in the report session. You kena contoh tadi ada 10 parameter kan yang you kena ambil. So contoh mudah, secara mudah 5-5 lah. Terpulang lah, mungkin group members 1 you present parameter 1 ataupun you punya bacaan reading 1, reading 3, reading 5, terpulang. Itu you punya kata kesesuaian lah bagaimana you nak setting. Ataupun nak mudah from reading 1 to reading 5, okay, mungkin members 1, reading 6 to reading 10, tu members 2 present. Pun boleh. Tapi kat situ kalau saya mengharapkan bila kaedah macam tu, kalau in case pelajar ada yang mungkin belum balik, mungkin salah seorang belum balik, kat situ mungkin terpaksa menggunakan two device lah, two different device, sebab masing-masing nak present. Tu kena ada ni lah. Saya cuma itulah saya tak pasti lah. Daripada kita punya kelas 52 orang atau 51 orang kata Dr. Naim, so berapa ramai lagi yang sekarang 51 orang lah. Saya tak pasti lah berapa ramai lagi tak balik. So nanti apa-apa you boleh bincang dengan you punya group members lah, supaya report tu, you punya presentation report tu dua-dua kena ada. Dia banyak kaedah lah buat video, dan saya yakin ini adalah semester keempat. Untuk presentation through by video ni mungkin you all dah banyak sangat lalui pada subjek-subjek sebelum ni, dan saya pun tak rigid lah ataupun tak fokus on the certain application atau certain software. So depend on you lah. Macam saya lebih suka masing-masing buat job, and at the last you combine. Combine tu selalunya guna PSDC je, untuk mudah lah untuk combine. So make sure kena ada just only one video presentation, satu saja yang you upload, dan link tu yang you attach to the lab report dekat bahagian observation ni lah. Demonstration kat sini yang you kena. Okay, so untuk report just one group just one report sajalah. Sama juga dengan video, one group in just one video presentation, tapi must be in contributed by two members. So macam ni, you plan lah. Tapi kalau in case dua-dua dah berada di campus, lebih mudah lah, but you just focus on one laptop. You boleh tukar-tukar lah bila nak present members 1, bila nak present members 2, tu pulang. Okay, boleh Okay, so dari peringkat, saya rasa untuk introduction kita punya structure on the lab. In the next kita nak go through MATLAB lah. So sebelum kita go to the MATLAB, boleh mungkin saya tahu, saya tak pasti lah, sebab ada yang WhatsApp saya ada masalah. So buat masa ni dah ada belum? Dah berjaya belum install MATLAB di dalam laptop masing-masing? Berjaya, sir. Berjaya. Alright, thank you. Terima Berjaya, kasih. sir. Okay. Sebab kalau boleh, sebab mana yang belum berjaya, hopefully sebab tengok gambar yang sebelum ni dah buka, saya yakin lah, mungkin sebab majority saya rasa mungkin dah ada di campus. So you all boleh dapatkan lah daripada members yang you boleh dapat directly lah. Sebab nanti in case lab 4 kalau kita buat pun nanti mungkinan nak memudahkan, you just bring up phone laptop lagi mudah lah daripada kita guna computer lab ataupun komputer yang ada di lab lah. Sebab saya pun dah lama tak masuk lab.
Sebab sebelum ni yang 2 semester lepas saya ada beberapa ada PC yang bermasalah lah. So better you punya on laptop mudah. In case tak sempat pun you boleh buat kat rumah. So okay, sebelum kita masuk MATLAB actually itulah saya actually dah install dekat PC kat rumah dengan laptop ni guna actually the latest version MATLAB lah. Jadi kat situ mungkin ada sikit perbezaan in term of interface, dia punya instruction. Kat situ yang saya nampak lah. Mungkin. So hopefully you all boleh tengok balik. Kalau nanti you boleh compare waktu kita buat part dan part. Sebab ni first session, mungkin saya akan go to part by step lah macam mana nak buat. Okay, rasanya kita boleh go to straight our MATLAB. So hopefully boleh buka MATLAB masing-masing. Okey, ini adalah MATLAB 2021B. Ini paling latest lah version. Cuma saya tak pastilah selain link yang Cik Faizah dah berikan yang correct version. Actually saya tak pasti. Itu yang saya tak pasti lah sebab saya pun tak pernah di UTHM. Kalau sebab masa saya ke UTM dulu saya ada yang untuk start student actually you are ada on personal email by UTHM dan selalunya ada license, academic license with several software yang memang kita apply ke universiti lah, contoh macam MATLAB. So adalah beberapa software yang you boleh dapatkan secara percuma dengan menggunakan you punya email, student email. Itu yang you all nak kena aware lah. Tapi in case you just gunakan apa yang Cik Faizah dah berikan, itu untuk correct version lah. Okay, ini adalah MATLAB punya interface muka depan bila kita buka saja dan sepatutnya dia jadi kosong lah, kosong kat sebelah ni. Okay. Mungkin kat sini yang lepas dia saya pernah guna. So kat situ dia akan list down apa previous ni lah. Okay, ini kita punya ni dan you nampak ni adalah comma window. Comma window ni yang kita bagi instruction tulis the standard part. Dia contoh macam kita hold on ataupun kita plot ataupun ni untuk tulis lah. Macam juga nak beri instruction, tapi instruction tu standard tu you boleh dapatkan juga dekat MATLAB punya web dari beberapa standard instruction lah. Okay, ni workspace dan okay, dan paling penting untuk first lab kita ni kita punya activity more to the simulink. Okay, kalau contoh saya buka new, okay, ini the first step yang you can buat, create new document. So dia list down there are several different type of the file lah. Some of the script, live script, function, live function, class, test class, object, project, ada figure, ada apps, and the last ada simulink model. Okay, simulink model. Kalau crack version pun yang kita propose, yang you select sebelum waktu nak install tu, dia ada banyak ni. Ini pun saya rasa MATLAB ni agak besar. Orang kata bila you select MATLAB yang simulink pun dah cukup okey lah untuk laptop. Tapi kalau you choose you select banyak lagi, takut dia jadi hang sebab dia terlalu banyak. So you just buka simulink model, tekan simulink model, so dia akan keluar satu start page simulink lah untuk you punya, you boleh pilih lah, tapi untuk for the first one paling basic you just choose the blank model untuk memudahkan lah.
Okay, blank model. Okay, dia ambil masa sikit untuk dia buka. Okay, and the next dah keluar satu orang kata new window different dengan MATLAB. Okay, ni MATLAB, ini Simulink. Nampak tak? Actually dia are two different part antara MATLAB and Simulink. Sorry, ini adalah Simulink. Ini saya dah buat. So ini adalah, oh sorry, saya bukan share screen. Sorry, saya bukan share screen, saya share window sebab dia tak nampak. Okay. Okay, ini adalah MATLAB. Ini adalah kita punya Simulink. Okay, ni nampak ni adalah Simulink. So there are two different lah. Dia semua part antara MATLAB dengan Simulink. Hopefully boleh bezakan lah. Untuk MATLAB, dia punya indentation in term of word. So masa ada kena tulis plot. Maksudnya indentation by wording, standard wording. So itu MATLAB lah. Nak buat contoh y equal to x. Contoh macam ni contoh yang jadi kita tak boleh guna x tu apa, sebab tu jadi isu lah. Tapi contoh x equal to 1, nampak? So y equal to x. So dia dah nampak lah, y equal, nampak? Ni contoh dia boleh juga jadi macam calculator lah. Sebab MATLAB, Mathematics Lab. Sebab but engineering memang libatkan mathematical model. Sebab tu kalau MATLAB ni memang antara software yang macam wajib. Apa-apa research pun kalau tak untuk simulation, selalunya ada MATLAB lah. Okay, nampak? Ini contoh paling mudah lah. X equal to 1. So dia akan list down x1. Ni dah masuk dalam memori. So bila y equal to x, so y equal to 1. Nampak? Nampak kan jawapan relation ni paling benda basic lah. Okay, itu MATLAB. Untuk Simulink, ni lah Simulink. So that's different. Nama pun Simulink. Dia macam simulation link. Maksudnya dia present kita punya sesuatu sistem tu by block diagram. Maksudnya kita buat by block diagram. So by block diagram. Okay, jadi untuk masuk benda ni, itulah saya kata tadi, kita tak masuk lagi untuk kelas kita tak masuk transfer function lagi. So actually saya dah prepare sikit lah. Tu saya kata tadi, memandangkan tu lah saya tak bawa mungkin saya akan conteng saya ada pengkatasan kadar boleh lah mana yang kita ada. Okay, kalau tengok pada ni, okay, ini kita punya lab sheet yang you all dah beri. Okay, kita tengok theoretical punya part theoretical part yang sebelum kita buat MATLAB lah. Okay, ini adalah berkaitan integration of DC motor. Ini adalah paling basic lah berkaitan DC motor. Di mana dalam kita punya litar ni kita ada voltage, kita ada resistance, kita ada inductance and kita ada motor. Okay, motor ada two part. Kalau you belajar detail nanti dekat tekan mesin, kita ada two part, rotor and rotor and stator. Stator and rotor. So ada bahagian yang statik, ada yang bahagian bergerak. So bahagian bergerak tu dinamakan rotor, untuk yang statik stator. Okay, saya rasa tu yang paling basic you dah, hopefully you pernah dengar lah, information drive. Okay, so untuk kita punya sistem ni, untuk kita punya sistem ni dulu lah. Boleh mute dulu Okay, jadi untuk kita punya ni, okay, ni adalah DC motor. DC motor
So apa yang you boleh nampak untuk DC motor kita ni, kita ada voltage dan kita ada motor. Dan you boleh fikirlah untuk sistem, the simple system ni, agak-agak the first part yang you all boleh share. Kita relate balik apa kita belajar dekat theoretical lah. You nampak lain you nampak yang benda ni kan, you tak nampak full slide kan. You nampak yang hitam yang kecil kan, betul tak? Sir. Itulah, sekejap. Apa ni sistem dia Sabar. Sebab saya share screen, itu dia macam tu. Kalau saya sekejap dah sampai tu. Saya kena share window. Okey. Nampak full Okey, terima kasih. Okey, ini basic block diagram. Soalan pertama dalam quiz semalam. Sorry lah, memang saya tak ada drawing pad hari ni. Memang terlupa sangat dan buat slide baru teringat. So memang menyukarkan saya. Okey, ini paling basic soalan nombor 1. Quiz semalam. Kita ada 3 component. So kita ada input dan kita ada output. Memang leceh betul lah pakai mouse. Dan kita ada control system. Okey, kalau tengok pada sini, kita nak relate kan. So untuk kita punya DC motor. Okey, ni kita punya keputusan adalah DC motor. DC motor saya tak tahu motor susah. So first you kena define apa input kita dan what the last output yang kita dapat. Sebab itu the main point. Sebab macam saya kata semalam, kita ada software dan kita ada hardware. Software itu maksudnya kita ada theoretical punya part. Theoretical memang sorry lah, minta maaf banyak. Buat penat-penat tiba-tiba tak bawa. Jadi sayang. Tapi hopefully you dapat. So nak relate antara theoretical dengan hardware ni confirm kena pakai matematik model lah. So math model. Tu yang you akan aware. So kat situ kita first nak tahulah apa dia punya input dan apa dia punya output. Okey, saya bagi hint kalau DC motor, fikir logik DC motor, agak-agak apa output yang you boleh nampak? Seorang mungkin boleh buat kita bawa satu contoh dia simple example untuk kita you nampak macam ni nak relate kan antara Laplace transform lah, apa lagi semalam tu block diagram. Itu ada macam model. So kenapa benda tu ada? So kat sini dia punya main point untuk lab 1. Okay, apa output yang you boleh predict untuk lab 1? Sebut motor, apa output yang you dapat? Sorang-sorang. Ni lab ni bukan kelas. Round per minute ke sir? Sorry, tak mendengar. Round per minute ke putaran, pusingan motor? Okey, pusingan. Okey, thank you. Pusingan pusingan motor. Kalau tengok muka surat kita punya lab sheet dia dah nampak. Sebab sebut motor confirm dia akan move, bergerak, cuma bentuknya adalah rotational. Betul? Sebut motor confirm dia bergerak, cuma pergerakannya adalah rotary. Rotation itu standard motor. Mana-mana motor dia memang ni belum kita pasang wire technical sebab betul ada je application yang pergerakan motor tu horizontal or vertical memang ada, tapi dia pasal dengan gear.
Saya tak nak cerita tu, kita nak cerita basic motor. Motor memang pusingan ataupun disebut rotation dia adalah speed. Speed, but tu alamak, susah betul lah pakai mouse. Okay, speed ataupun secara khusus detailnya adalah omega. Dalam kita punya signal omega ataupun rotational speed. Saya rasa dalam muka surat apa ni 3, surat 3 ada bahagian bawah tu, antara equation 1 dan equation 2 dia ada mention tu, the back EMF is proportional to the angular velocity of the shaft by a constant factor. Okay, angular velocity. So angular velocity kat situ dia mention adalah angular velocity. So adalah velocity lah, kelajuan ataupun hal lajuan. Sorry, susah betul. Okay, ni velocity. So dia kelajuan, hal laju, tapi speed ni laju lah. Tapi speed adalah term dia apa ni? Velocity adalah fizik fizik punya term. Untuk speed ni adalah apa ni orang kata dia general term. Cuma speed tak ada dia punya bahasa, orang kata bahasa mudah lah. Okay, so actually benda sama je. So dia adalah speed. So dia ada speed. Cuma isu dia apa yang kita nak tengok adalah apa input dia. Sebab speed ni dia berubah. Slow, laju. So makin kuat you beri input, makin lajulah dia punya output. So input dia untuk kita punya DC motor adalah voltage. Okay, voltage. So apa aim kita? Aim kita adalah how to relate between input and output. Itu kita punya main constraint. You faham? Nak kaitkan dari input dengan output. Dan ini adalah open loop Ini adalah open loop, bukan closed loop. Okay, bukan closed loop. So ni open loop. So bila open loop dia tak ada feedback ataupun dia tak ada dia tak tengok, tidak check balik output ni betul-betul. So ni open loop. So dia kat situ kita akan tengoklah. So kita tengok apa dia punya kadar bila voltage diberi dan apa guna speed. So macam mana nak kaitkan dia. Okay, tu the first part. Okay, kat situ ada beberapa parameter. Tadi saya dah sebut voltage input, and second kita ada angular speed omega. Saya rasa dalam kita punya dah ada kalau omega ni kebiasaan yang kita gunalah. Ini angular speed. Ni omega ni adalah angular speed. Angular speed, sabar je lah. Tak maaf banyak-banyak buat penat-penat tiba tak bawa. Saya pun perasan tadi betul-betul yang satu ni. Buat slide tiba-tiba tak ingat benda tu tak ada. Tapi nak mudahkan presentation, saya rasa vertical dalam kita punya lab sheet dia kaitkan dengan tu tak nampak dia punya ni. Okay, back EMF sebab yang menghasilkan apa ni kelajuan tu adalah kalau motor you all kena tahulah kita ada apa ni, kita menggunakan tiga hukum tu lah, apa ni kita ada magnet, kita ada current, and the last kita ada force. So tiga benda tu kan. So ada force, ada current, ada magnet. Bagaimana movement motor tu boleh terhasil? Sebab force lah. Bila adanya bila adanya dua unsur antara tiga ni saya tengok term yang saya selalu gunakan lah. Yang untuk hafal tiga tu sama ada force, current I ataupun B. FBI, force, FBI. So antara tiga benda tu, apabila wujudnya salah
apabila wujudnya dua komponen antara tiga ni, for sure yang komponen ketiga akan terhasil. Itu motor punya prinsipal lah yang you all kena aware. Dia leceh bila tim ni nak kena ni lah. Kena admit pinjam orang luar. Kalau Google Meet tu saya setting tu senang je. Okey, jadi untuk speed, so untuk kita punya circuit kita gunakan theta. Boleh refer pada muka surat ketiga lah. So theta tu, theta actually ada contribute to the tadi angular speed lah. Tu kita punya part. So maksud dia theta ni dia mewakilkan dengan omega. Omega ni adalah standard general term untuk angular speed. Tapi untuk kita punya motor dia gunakan theta. So tu. Modeling, you boleh tengok modeling bawah picture tu, modeling. Assume that the input system is the voltage source. Dia dah mention kat situ. Input is the voltage source applied to the motor emission, while the output is the rotational speed of the shaft, theta. So nampak ini input kita, ini kita punya output, theta. So tu yang you kena aware lah. Dia dah mention situ. The rotor and shaft are assumed to be rigid. Okay, so kat situ nak tengok apa dia punya ni. Dan dalam lukisan tu, ni masalah bila saya lukis, tak maaf. Okay, memang saya tak dapat exactly lah apa yang saya nak. Dia guna mouse ni. Okay, ni motor ni motor. Sorry. So kita gunakan close loop punya tak ingat kerja floor ke atau ni lah. Kita ada voltage source V, kita ada R dan L, dan kita ada VE. Kita ada voltage motor lah, di mana kita generalnya kita V equal to IR plus L apa yang berubah, dia punya VL equal to VL equal to L di dt and the last VE. Okay, VE ni untuk motor untuk motor tu yang dia kaitkan pada equation nombor 1, torque equal to K TI. Equation nombor 2 nampak ni, E equal to K E theta. Nombor 3, okay, ini dia dah kaitkan lah. Dia dah kaitkan dengan okay, ini just relation saja. Relation antara nombor 3 adalah laju, pecutan dengan hal laju, itu nombor 3. Nombor 4 adalah Q equal IT. Kalau tengok situ, di mana kita kamirkan di IDT, dapatlah I. So dapat current, itu nombor 3. Dan ni dia punya, itulah kata sebenarnya kalau pakai pen lebih proper dan you akan nampak lah full set equation dia adalah V source, ni V source equal to VR plus VL plus VE. Kat situ yang VE ni dia akan elaborate dekat equation 1, 2, 3, 4 and the last dia masukkan ke dalam 5 tu dia dah daripada sini dia dah kembangkan dan dia dah susun balik. Ni adalah formula bagi standard formula bagi motor, J D squared theta over dt squared equal to T minus B delta
over dt. Itu adalah standard bagaimana dia relate antara moment of motion of the motor J dengan B, dia punya motor viscous friction. Itu standard macam V equal to IR lah. Tapi untuk motor ni adalah standard formula. So nombor 5 itu adalah standard formula. Nombor 6 adalah yang ni. Nombor 6 yang saya cakap ni lah. Okay, nombor 6 yang ni, equation ni. Nombor 5 adalah equation dia. Dia saja dia saja. Motor saja. Nombor 6 adalah the whole system of the kita punya part lah. Dan dapatlah dua benda ni. Okay. So ini adalah equation nombor 5. Ini adalah equation nombor 6. Di mana ni adalah kita punya theta. So theta adalah dia punya speed. Actually theta tu adalah baru teringat. Theta tu adalah equal to dia punya degree. Degree displacement degree. Berapa degree lah. So kalau ini basic fizik lah. Basic fizik. Kalau ada X, ada T. Mungkin X adalah dia punya panjang. So panjang bagi masa dapat berapa panjang bagi masa dapat laju. So laju bagi masa lagi dapat kecutan, acceleration. So itu yang boleh nampak. So kat sini ni adalah kita punya acceleration lah. Okay, sorry, ni bukan speed Ini adalah acceleration. Ni adalah acceleration sorry. Ni acceleration. Ini baru speed. Ini baru speed. Okay. So ini yang saya kata ni adalah memang standard formula bagi motor. Jangan tanya macam mana dapat. Itu memang dah dibuat kajian. Actually boleh je saya explain, tapi nanti dulu nanti tak habis lemon. Manakala ni adalah standard. Macam ni question ni dapat. Ni daripada yang kita buat kecil floor tu lah. Vs equal to VR plus VL plus VE. So dapat benda ni. So from this question 5 dengan 6 ni barulah kita go through pada kita punya MATLAB. Macam nak buat. Sebab tadi dah tahu kita punya input adalah V. Manakala kita punya output adalah speed ataupun theta tu lah. Speed. So apa yang you boleh nampak, ini adalah kita punya output. Manakala ini adalah kita punya ni I dengan I pula. Nak tekan lain, saya jadi lain tak. Manakala ni adalah kita punya input V. So ini input, ini output. So output ada dua kat sini dengan dekat sini. Input dekat sini. So kita nak selesaikan tak perlu pun saya nak dapatkan I dengan dia, tak perlu. So itunya bagus lah. Itu bagusnya ada simulating model. So daripada equation ni kita boleh kata from this equation ni yang pertama, equation nombor 5 dan ini yang kedua. From this equation kita buat kita punya panggil simulating simulating.net. So daripada dua equation ni kita buat. So ini yang ada two different simulating model lah. Okay. So the next, barulah saya boleh pergi kepada MATLAB. Okay, MATLAB.
Okay, saya spin balik. Okay, ni kita punya MATLAB. So actually please bear in mind kita ada dua benda. Input adalah kita punya speed, manakala input adalah kita punya voltage, manakala output adalah kita punya speed. So itu yang you kena aware. Okay, kalau tengok pada kita punya instruction, sebab secara mudah saya boleh je boleh je kita go through lompat kepada kita punya instruction dalam lab sheet lah. Kalau kat situ, kalau tengok kat situ dia dah tunjuk pun kalau siapa yang dah buat ke ada yang dah buat. Ada yang dah siap ke buat blok ni? Nak tahu tak? Tiba ini buat. Belum takut ada yang nak buat. Sebab actually dia punya instruction memang detail lah. Step by step. Okay. Contoh kita buat from instruction for number 3 to build the submission model, follow the action below. Okay. Insert integrated block. Okay. Untuk simulink, ni yang kosong. Kat mana nak buat block diagram yang saya cakap tadi. So maksud dia apa? Daripada kita punya equation, ada two equation yang saya ni yang pertama, ni yang kedua. Kita boleh wakilkan atau kita boleh buat setiap sebutan. Ni satu sebutan, ni satu sebutan, ni satu sebutan, I satu sebutan, B satu sebutan, d theta over dt satu sebutan. Kita boleh kita boleh present setiap parameter ni dengan blok di dalam simulink. Boleh faham? Satu, maksudnya d theta satu blok, ni satu blok, ni satu blok, KT satu blok, I satu blok, B satu blok, d theta satu blok. Itu yang bagus kat simulink lah. So apa nak buat? Kalau tengok pada extraction, you just follow je. Sebab first dia akan tengok-tengok arahan. Dia buat apa ni? Dia buat from integrator dulu. Okay, from integrator dulu. Kalau tengok pada start pada instruction nombor 3 tu, dia suruh pilih integrator block dulu. Okay, integrator block Okay, macam mana cari integrator block? You just pergi dekat simulink tadi. Okay, kat sini ada library browser. Okay, klik library browser, jangan just follow lah. Kat situ dekat bawah simulink, pergi dekat continuous and you boleh select ni integrator, dan you perasan kan 1/s itu adalah Laplace transform. Nampak? 1/s adalah Laplace transform. Okay, klik and drag. Okay, satu. Okay, dia suruh buat dua. Kenapa dua cik? Sebab ada dua equation yang berbeza. Kedua-dua ni tak boleh kita campurkan lah. Sebab dia melibatkan two different. Macam ni, acceleration equal to bla bla bla. Maka ni pula di equal to dt equal to bla bla bla. So dia different lah. Tapi kita boleh relate. Sebab I kat sini ada, V tak ada. Kat sini ada I. So I ni kita boleh guna pakai kan lah. Sebab ini pun di over dt. So boleh guna pakai. Okay, ni integrator. Integrator yang pertama. So sama ada integrator kedua you boleh buat macam tadi. Tekan ni, drag, ataupun nak mudah tekan, copy, astagfirullah, pun boleh. Okay, tekan, lepas tu you just double click, tu double click bawah, so you just you boleh, saya tak nampak dia punya ni. Okay, ni tak berubah, cuma kat situ dia mention buat dia punya line dulu. Sebab kita nak label supaya tak confuse lah. Okay, kita ada dua formula yang berbeza. So yang di atas ni kita labelkan dengan I. I equal to current. Daripada this equation, okay, ni adalah di di over dt. Di over dt yang nombor 6 nombor 6 di equal dt. Okay, maksud dia apa? Sini adalah di over dt. Okay, adalah kita punya I lah.
Buat kecil kot. Baru nampak. Sorry. Okay, nampak Okay, ni adalah D over dt adalah di. So ini adalah daripada equation yang kita dapat nombor 6 ni. Di over dt equal to bla bla bla, banyak. So bila kita bezakan dia, kita integrate dia atau kamirkan dia akan dapat bila kita kamirkan differentiate punya equation, dapatlah I lah. And the next integrator untuk yang kedua, kita boleh present untuk nilai acceleration. So action bila sebab tadi kita kata ni speed, kita nak speed. Kita nak speed. So output adalah speed. Bila output adalah speed, so sebab tu kita letak kat sini output ni, kita punya target output lah. Ni adalah kita target output, dan output kita dalam ni adalah speed. Speed adalah delta d theta over dt. So ni adalah d theta. Kita klik sini, double klik, so d dt theta. Okay, ini adalah kita punya output Ini adalah kita punya output. Okay, sebelum dia integrate, dia adalah acceleration. Okay, sebelum kita integrate, dia adalah acceleration. So you double click, so d squared over dt theta. Tu yang ini saya just follow ikut ni lah. So ini pun d squared ni. Okay, label ni memudahkan lah, you all boleh nampak. Okay, next apa yang dia buat? Okay, kalau daripada formula ni, kita tahu ini adalah yang formula ke. Sekejap Okay, ibu sikit lekak lah. Okay, jadi ini adalah yang formula untuk ke-6. Maka ni adalah yang ke-5. Okay, ni yang ke-5, ni yang ke-6. So untuk yang atas ni, you nampak kan? Sebelum keluar, dia equal to dia darab something, betul? Dia darab something. Dia darab something. Yang ini, yang untuk acceleration dia equal to 1 over j, manakala untuk dt equal to 1 over l time. So kat sini ini adalah koefisien dia, perkali gandaan dia, betul Ini adalah perkali gandaan dia. Okey, ni perkali gandaan. So dalam ni kita kena ada gain ataupun perkali. So you boleh tengok dekat browser dan boleh tengok dekat map operation ada gain. So dia punya 2 kali lah, tak pandai dia nak double klik, copy, paste. Kita terus buat macam tu je, senang. Nampak? Terus connect. So ini okey, bagi setiap blok antara blok pertama dengan blok tu kedua, dia masuk tu menunjukkan dia darab. Maksud dia ni sebelum masuk ni dia akan darab lah. Dia darab apa? Baru dia akan ni equal to apa? Keluar output dia benda ni. Okey. Tu you all kena faham lah. Maksud dia sebelum, sebab ni gain, bila gain dia kali. So dia akan darab barulah dapat 1 over s. Sebab tu dia kata ni adalah equal to dt. Okey, just labeling. Kalau tengok untuk apa ni equation nombor 6, dia 1 over l. 1 over l. So ni adalah gain dia, kali dia adalah 1 over n. So 1 over n. Okay, just apply. Okay.
Okey, kalau tengok situ, you nampak kan warna merah, betul? Ada tanda seru. Betul eh? Hello. Boleh follow tak boleh follow? Ke tak buat lagi? Boleh. Boleh sir. Okey, nampak warna merah? Tak tahu ini saya punya version. You all nampak warna merah ke tak? Nampak sir. Oh, nampak Nampak, ada. sir. Ada. Ingat tak ada tadi. Okey, tu 1/n bagi untuk formula ataupun equation nombor 5, dia punya coefficient dia punya coefficient adalah 1/j. 1/j. So ni dia double klik 1/j. So memang betul warna merah. Kenapa warna merah? Sebab dia tak dapat detect ya. Sebab kita belum declare j tu equal to apa. Tu tak apalah. Orang kita tahu. Oh betul. Sebab merah-merah ni ada alert daripada sistem. Oh belum lengkap lagi. Okay. Jadi itu dia punya coefficient dan you boleh buat jugalah contoh. Ni ada ni. Double klik. Boleh tukar jadi rename dengan, kalau untuk di bahagian I kita namakan inductance. Untuk di bahagian ni kita namakan sebagai theta. Tak nampak. Initial. Okay, initial. Okay, the next. Untuk equation nombor 5 dengan 6. Sebelum 1/n, sebab dia adalah darab. So, kita tengok situ, dia akan dikalikan dengan ada, untuk nombor 5, ada dua parameter, KTI minus B theta D theta over DT. Manakala untuk nombor 6 ada 3. 1, 2, 3. So, untuk nombor 6 yang belah atas, so belah atas tu ada 3 benda. So, 3 benda So, macam saya kata dah, setiap blok ni dia akan darab. Macam ni dia akan, hasil ni dia akan kamirkan lah. Tapi untuk coefficient dia akan darab. Tapi untuk kamiran dia akan kamirkan output. Apa ni dia akan kamirkan. Output, maksudnya input bagi ni adalah ni. So, dia akan kamirkan dapatlah benda ni. Tapi untuk coefficient ataupun gain ataupun kali, so dia akan darab lah. So kat situ ingat untuk nombor I ni kita ada 3 komponen. So nak masukkan dia kita perlukan satu additional block. So just pergi dekat kita punya ni. So you just pergi dekat map operation dan add. Sama juga klik. Sama kan, copy, paste. Satu di sini, satu di sini. Okey, dia add input tapi hasil tambah tu dia akan darab kepada coefficient. Tu maksudnya. Dia akan tambah semua input komponen and the last at the end ataupun output bagi blok ni dia akan kalikan kepada coefficient ataupun gain kita. So untuk inductance ada berapa komponen? Ada 3. So you kena ubahlah, double click. Okay, kat sini kalau tengok pada kita punya ni, kita ada 3 komponen, minus, plus, minus. Minus, plus, minus. So you kena buat minus, plus, minus. Okay, apply, okay, automatic dia akan buat macam tu. Untuk equation nombor 5, kita ada just 2 komponen iaitu KTI positif dengan B theta D theta over DT minus. So plus dengan minus. Plus dengan minus, so double klik ubah yang bawah je lah. Okay, selesai. Dan you boleh connect kan lah. Sambung. Okay, settle. Okay, and the next, so kita kena buat
kita punya ni lah, 3 ni. So ada 3 komponen yang kita boleh buat lah. So kita fokus pada yang nombor 5 dulu, sebab dia hanya ada 2 komponen saja, KTI dengan D data T. Okey, untuk komponen pertama KTI. So ada KT. Yang pertama ada KTI. So kat sini. So ini kena darab dengan KTI. KI dah ada kat sini, betul? So tambah KT saja. KT ni adalah gain per kali. So apa yang nak buat? Kita just samalah, kita pergi ke level browser, pergi dekat math operation dan ambil gain. Okay, just connect dan kita label dengan K. K ya. Dan di bawah ni you boleh label lah what the exact equation tadi adalah KT. KT, dan tengok sini KT times I. So I daripada sini, so you boleh tarik. Okay. Boleh tarik. So hasil integrate from this equation dapat I. So I ni dia akan masuk darab kepada K. Okay, dan dia akan tambah sini. Okay, itu settle untuk first component. Untuk second component B d theta over dt. So B sama juga, dia adalah coefficient. Coefficient. Kalau tengok pada you punya lab sheet muka surat keempat. Ni patut ada lain dulu. Ya, kenapa? Lain minggu dulu. Tak nyanyi kau kan? Okey, jadi jadi untuk soalan 4 soalan 4 di bawah equation nombor 5 dengan 6 dia dah mention nilai J, nilai B, nilai KE, nilai KT dengan nilai R dengan nilai L. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah coefficient ataupun constant parameter. Jangan tanya macam ni value ni dapat. Kita setting. Untuk uji kaji ni kita setting lah. R equal to 1 ohm. L equal to 0.5 Henry. And the N tu adalah constant parameter memang fixed. Dan kalau you nampak KT dengan KE dia equal to the same value, iaitu 0.01. Okay, 0.01. Maksudnya KT dan KE adalah the same value. Sebab tu kalau you perasan, kenapa saya buat K kat sini? Sebab depan ni kita just setting ataupun kita just define K tu hanya satu nombor saja, iaitu 0.01. Sebab KT dengan KE kita guna the same value. You boleh nak buat ni KT atas KE, tapi sebab benda yang sama je kan, so tak payah. Tapi in case kalau melibatkan parameter sama, you kena buat satu lagi two different block gain lah. Tak boleh ambil yang sama lah. Okay, hopefully you dapat something. Okay, and the next kita tengok yang B pula. B, so ni negatif. B ni adalah coefficient gain. So sama juga, kita ambil dekat gain, kita drop down and kita pergi kepada, dan kat sini you boleh nampak B times d theta over dt. From this equation, d theta kat sini, betul? D over d theta kat sini. So kita boleh buat. So maksudnya ini kena kali dengan ni. Output dia kita letak kat sini. So ini kita kena terbalikkan. So terbalikkan, saya rasa untuk siapa yang refer pada crack version, bila you right click, tak silap saya dia tu nampak kot, saya tak ingat sebab but ini latest version dia kena pergi format and flip block. So dia akan ni, so terus tarik, ambil kat sini terus. Yes, jumpa dia, dah jumpa.
Dan dia susun lah, dia bagi cantik, pun dapat cun. Okay, ini terus setting dengan nilai B. Enter. Okay, nilai B. So ini dinamakan B tu dia buat apa? Sebagai damping. Damping maksud dia ini adalah damping coefficient. Perkali damping Okay, buat damping. So last kita terus masuk ke sini lah. So tengok based on question Okay, selesai untuk part yang bawah ataupun equation nombor 5. Untuk equation nombor 6, kita ada 3 subkomponen Ri, V dengan Kc di di theta over dt. Okay, kita boleh pergi. Okay, kita buat Ri dulu. Ri. Kita buat paling atas dulu, iaitu R times I. Okay, I adalah kat sini, betul? So R adalah constant. Sebab tengok daripada muka 4 tadi, R equal to 1 ohm. So you just ambil the same method, iaitu kita guna gain saja kat sini. Dan kita tahu kita kena letak kat sini, betul? Dan ni I, dia kena masuk sini dan keluar ni kena pergi sini. So kita kena flip lock, tarik dan terus pergi sini lah. Okay, cun, and ni terus pergi sini. Right, tu susun lah. Bagi nampak cantik dan double click up. Okay, dia boleh tekan jadi resistance. Okay, for the next. Dah selesai. Nombor 2. Nombor 2 kita ada apa? V. Okay, V ni adalah apa? Input. So, input. Input. Betul? Input. So, you terus buat. Pergi dekat browse library. Pergi dekat source. Pergi dekat source. Akan ada 2 blok, iaitu kita ada input dan kita ada ni source, sorry, ni memang source. Kalau port and subsystem ada 2, satu input, satu output. So input pergi sini, output pun kita keluarkan juga, senang, terus buat. So input pump tak kat sini, dia terus label dengan nilai V lah. Sorry. Tak bagi. Sorry. Sebab ni satu saja. Kita letak kat sini. Okay, nilai input kita. Kita sambung dekat sini. Ataupun nak lebih ni letak voltage lah. Sikit voltage. Okay, selesai kat sini. Plus V minus Kc di theta dt. Okay, so ada lagi Kc pula, Ke. So macam saya kata tadi, buka muka 4, Ke equal to Kt equal to K, iaitu nilai adalah 0.01. So sebab dia sama, nilai ni adalah sama. Tapi kita tak boleh satu output ni kita terus nak tambah lagi, buat macam ni tak boleh. So boleh elakkan lah. Boleh orang kata sebab betul lah KT ni nilai sama, tapi ini darab di theta over dt. Yang ni pula tadi darab I. So nanti output ni adalah I darab KT. So lain lah pula. So tak boleh. So padam balik. So kena buat, just klik saja. Saya buat copy and paste. Okay, cuma kat sini saya letak KI lah. Kita tengok apa dia punya ni.
Dia darab apa? Dia darab output, iaitu d theta over dt. Dia darab. So ini adalah d theta over dt. So kat sini kita tarik. Sorry silap. So ni tarik pergi kat dia. Alright. So dah ada two different lah, nampak? So ni baru betul. D theta t masuk darab KE baru pergi sini. So ini adalah kita punya output dan H. Output kita dah equal to kepada speed. So speed. So ini dah siap. Dah siap ni. Kita punya blok apa ni, diagram. Okay, nampak? Daripada equation kita convert kepada block diagram. Boleh faham? Daripada equation kita convert kepada block diagram. Okay, the next. Okay, ni nampak agak complicated. So macam mana kita buat? Kita nak ringkaskan. You klik semua, select semua. Okay, the end. Ada apa ni? Apa tu? Nak tanya apa tu? Buka mute ke apa? Hello. Okay, double click. Sudah. Dia cakap. Hello. Okay, double select semua. And then right click. Create subsystem from selection. Create subsystem from selection. So dia nak summarize and kita nak mudahkan kita punya presentation, buat automatic. You nampak satu blok je tinggal. Satu blok saja yang tinggal, iaitu kita ada blok. Ada subsystem ni. Kita ada control system, dan apa yang you nampak ini adalah similar to our basic control system, betul? Kita ada input, kita ada output dan kita ada control system block. Sama tak yang kita belajar? Sama sir. Okay, sama. So yang ni subsystem ni you terus double click, dia boleh tukar lah DC motor. So ni lah motor DC system lah. Okay, tu selesai. Nampak? Ini dah selesai, and then lepas tu sebelum kita ni, kita terus setting dulu lah. Kita set dulu. Okay, ini adalah input, ni adalah output. Cuma untuk simulate, you kena bagi signal. Sebab voltage kita tak boleh, kita tak relate kepada kita punya port, ataupun kita tak connect kepada hardware kita, tak ada. Sebab kita nak buat simulation ni. Untuk input dan output sepatutnya akan ada lah source, port number, ataupun kat mana kita nak relate kan, kat mana kita nak connect benda ni. So tak ada So benda ni untuk simulation, benda ni kita tak boleh buat lah, sebab dia bukan signal. So you kena buat satu sebab untuk simulation kita nak buat dekat PC je, kita tak connect kat hardware. So apa yang you kena buat, you kena tukar lah, ataupun kita tukar signal ni dalam bentuk yang dah ada dekat kita punya library, iaitu kita ambil dekat port and subsystem, source ada kat sini. Kadang-kadang dia duplicate juga benda sama je, saya tengok. Source kat signal ke signal. Okey, betul, source. Kat source, so saya ada kata kita ada 3 orang kata three common signal yang betul-betul kita akan gunakan dekat kita punya konsisten. Sama ada kita ada impulse, sama ada kita ada step function, atau kita ada ramp function. Okey, ini adalah step. So, untuk mudah kita guna step function lah. Kalau ramp macam ni, kalau ni impulse, dia generate impulse sekali je. So kita ambil step paling basic lah, sebab step ni macam kita bagi 5 volt je dia maintain. Okay,
vote, dan ini kita tukar lah, kita punya part kita buang, and the last tukar pada ni kita masukkan dan ni step, dan kita double klik, kita tukar ikutkan situ yang dalam lab sheet tu dia dah setting kan. Okay, steps time kita nak start from 0, initial value betul kita nak 0, dan final value kita nak betul 1 vote atau 1, dan sample time kita 0. Okay, lain tak perlu ubah lah. So apply, okay, you boleh tengok pada muka ke-7 dia memang dah set kat situ. Okay, selesai. Okay, then next. Okay, bila you double click kat sini, kita akan jumpa balik, nampak yang kita lukis tadi. Ada balik. So macam ni nak patah balik ke main subsystem. So you just klik kat sini saja. Kat sini saja ya. Klik sini dia akan patah balik. So you nak rename, mungkin nak save, you save dulu lah. Kita save dulu. Okay, save. Saya just buat dulu dekat desktop folder that one. So ini saya dah namakan dia. Okay, untuk output macam sekali lah, sebab kita tak connect pada hardware, so you tak boleh nampak lah output dia apa. So kita kena ada satu simulator yang boleh visual kita punya output. So tengok dalam kita punya nota, dia gunakan scope. Dia gunakan scope scope dekat mana? Continuous ke source? Itulah dia banyak sangat yang tak ingat. Source bukan port ni, sistem kot. Okay, scope sync kot. Tu dekat sync. Dekat sync dekat sync ni ada scope. Okay, drag. Okay, lepas tu boleh klik dan you terus connect lah. Alright. Okay, so dah selesai untuk kita punya ni. So kita dah lukis, cuma satu benda yang kita belum buat adalah bila kita right click kat sini, kita ingat kita punya coefficient ataupun constant parameter kita belum set lagi, betul? Kita belum set lagi. So apa nak buat? So pergi dekat MATLAB punya common window, you type lah KJ equal lah. Kalau huruf besar jangan J dekat sana huruf besar, J kat sini huruf kecil, nanti dia tak dapat connect. 0.01, klik. Tak, dia akan terus appear kat sini, kat workspace tu dia akan terus simpan dalam memori. B huruf kecil tadi kat sana equal to 0.1. K, ingat tadi kita setting K sebab KT dengan KE kita guna the same value, iaitu 0.01. Just tengok datasheet saja. And the next adalah R equal to 1. And the last L equal to 0.1. So dah ada dekat memory. So kita tengok balik kepada kita punya ni, ada perubahan tak? Kita tengok, nampak warna merah tu telah hilang. Betul warna merah dah hilang sebab dia dah baca. Okey, kita dah define lah parameter tu. So selesai lah. Untuk kita punya part. Okey, sisa tu saja step by step yang you all kena buat dan tunjukkan lah. Cuma untuk kita punya uji kaji, tengok kepada lab activity. So dalam lab activity ada 10
start value yang you kena buat. So ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Okay, ini adalah start. Okay, yang tadi kita setting ni adalah start value untuk nombor 1 ni nombor 1. Nombor 1. So boleh nampak lah, ni nombor 1. Okay. Okay. Okay, untuk run sebelum lupa. Kalau tengok pada instruction tu dia minta kita run fix pada 5 second. So you tukar kat sini 5 second. Okay, selesai. Kalau tengok pada interface pada kita punya lab sheet, dia punya interface tu dia lain sikit lah. Sebab ni adalah lecture version. Dia punya kedudukan tu lain sikit. Okay, dan the next kita boleh tekan run. Okay, run. Sekejap, dia lama sikit. Dia tak bunyi pun. Kena lihat tu. Dia tengah run tu. Pesan ni. Dia macam ni. Jangan pula tiba-tiba dia nak tutup dah. Nak buat tiba-tiba hilang. Tak lah insyaAllah. Okay, dia compile lah. Dia penting aku save dulu. Yang penting you save dulu lah. Okay, run. Okay, dia dah. Okay, ni dah siap. Pujiting tu maksudnya dia dah tu lah. Dia dah run. Tapi cik tak dapat apa. Save. Okay, saya save dulu. Tak nampak apa-apa pun memang tak nampak apa. Sebab you kena double click dekat scope. Barulah you nampak output. Cuma slow sikit lah kat sini. Hello. Tak muncul lagi dia kena belah-belah dulu sekejap dia relax, baru muncul. Tu dia. Okay, nampak output. Alright, dan kat sini you boleh baca lah. Ni kita punya output. Okay, untuk 5 second. Okay, kalau masih ingat tadi, okay, you boleh setting sama you nak ubah tekan gambar gear ni. You boleh ubah lah sama ada dia punya display tu sama ada you nak show grid atau nak show legend. Kalau nak show legend pun boleh. Lepas tu you punya ni title, nak setting title pun boleh. Contoh you boleh title you final step value equal to 1. Ni contoh saja. Okay, launching dan tak ada kot. Time min configure. Okay, alright. Apply. Jangan dia first guna ni dia kena slow. Tu dah dia dah. Okay, ni ni adalah final start value for number 1. Okay, ni baru 1 bang. Ni baru satu. Okay, baru 1 kan. Okay, kalau you perasan input kita masukkan 1, betul? Kita masukkan 1. Tapi output kita yang terhasil adalah 0.1. You boleh buatlah satu ni. Kat situ you boleh nampak lah sama ada. Okay, kat sini you boleh ni style pun boleh you boleh nampak lah. Contoh nak warnakan ke figure color, contoh nak buat warna putih. Axis color warna ni betul lah. Pun boleh. Nak ubah warna pun boleh. Apply. Ni axis color jap. Ni figure color. Figure color tak berubah pun. Okay, ni warna hitam, plot type auto. Okay. Ni you boleh ubah lah. Sama ada you punya niat nak ubah style. Kita okey saja. Okay, ini baru nombor 1. So you boleh predict lah berapa persen yang hilang. Terus baru satu benda. Yang baru satu value saja. So ini maksudnya kat sini tengok equation yang
equation lah. Tengok lab activity tadi. Tengok dekat lab activity tadi, dia minta setiap value ni. Setiap final state value, you kena present graph respon present graph respon. So you kena appear. Okay, ni baru graph pertama lah. Ni baru graph pertama. You boleh buat, ni boleh juga contoh cursor management. Bila tekan dia akan keluar two line lah. Two indicator line. Dan you boleh baca lah. Maksud dia contoh daripada sini, di mana ni nilai X, manakala ni ada nilai Y. So you boleh nampak dia berubah. Boleh nampak dia berubah. So kat sini untuk nombor 1, benda ni. Okay, itu baru apa kata, baru satu part. So ini bagusnya ada ruler ni. Kadang-kadang bila the next exercise ataupun activity you nak baca contoh berapakah value ketika t equal to 1.5. You boleh guna tarik dekat 1.5 second. Okay, ni 1.5 dan you boleh baca value nya equal to ni eksponen tu adalah power of negative 2. So maksud dia 0.09. Okay, ni adalah 0.094 lah. 0.094. Ni yang boleh nampak lah. Okay, tu baru satu lah. So yang lain kena ubah lah. Kena ubah. So maksud dia kena buat lah. So sama ada nak print ataupun preview. Tengok dulu preview. Memang dia kena kasih sayang. Saya guna laptop sebab saya bukan guna saya punya desktop. So saya pun mengharapkan laptop saya ni mempunyai kerjasama yang sepenuhnya. Okay, ini untuk kita print lah. Print sama ada you nak tengok dia punya scale auto ataupun kalau tengok sini tak nampak apa-apa kan. Kat situ you kena pandai lah untuk you punya apa ni. Sama ada landscape pun boleh ataupun portrait. Ni lebih ni. Dan you kena kita punya position tu kita ubah lah. Sebab kita tahu tadi left tadi adalah make sure kosong. Lah kosong. Manakala top adalah 1 tadi. Okay, white tak perlu white. Okay, boleh nampak kan. Okay, 1. Okay, lawa tu. Okay, so dah nampak lah berapa dia punya ni. So white tu sama dia nak maintain kan ataupun nak kekalkan. Ni dia punya format untuk placement lah. Okay, line text you boleh sama ada you nak buat dia punya lebih besar. Contoh 1 second 1 point. Empat. Nampak sikit tebal tapi tak lawa sangat. Okay, dia boleh tengok lah dia punya ni. Text nak buat apa ataupun color pun you boleh buat lah sama nak black and white ataupun color lah, tapi kalau better you buat color lah sebab nak nampak dia punya line ni contoh advance betul you boleh print lah ikut dia punya ni ataupun default. Kalau default dia akan buat macam ni lah. So tadi kita dah buat modified, so dia kena buat balik lah. Contoh tadi saya dah buat balik. You kena setting kat sini lah. Contoh best fit. Nak senang. Terus dapat. Pun lagi senang. Center. Cuma kat sini portrait. So you boleh buat landscape. You terus buat best fit. Dapat the best fit. Cantik ni. Dia cantik. Cuma kalau tengok sini kita punya left 0.25. Top mungkin you boleh tengok lah
Sebab ini adalah, sebab ini auto untuk best fit. So dia punya apa ni tak salah lah. Okey, ini baru satu baru satu punya ni. Dan kalau you perasan, kita dah ada, tadi saya dah buat label lah kat situ, FB equal to 1. So kat situ ada indicator. Sebab you kena buat setiap value 1, 2, 3, 4 ada 10 ni lah setting. Okay, itu cara pertama yang you boleh buat untuk you print scope ataupun kita punya output. Okay, cara kedua, you boleh juga gunakan apa ni, kalau tengok tadi sekejap Okay, output. Okay, cara kedua you juga boleh gunakan data inspector untuk print you punya output. Apa pun boleh, tak masalah. First you select benda ni yang ada biru, nampak actually dia akan, benda ni akan jadi enable lah. Tadi disable, perasan tak? Tadi disable, bila you klik benda ni barulah benda ni akan enable. Okay, tekan lock signal. Okay, tekan lock signal, so you nampak data inspector lah. Sorry, saya belum run lagi. Sekejap sabar. Okay, tekan run. Okay, nampak data inspector dah berwarna. So, klik. Okay, kat sini memang betul lah. You tak nampak apa-apa lagi. Betul? Kosong. So, make sure you tekan select. Dapatlah satu value. Pun boleh. Ni nak print lah, nak print graph. Guna scope boleh, guna data apa ni, you nak guna data inspector pun boleh. So terpulang lah, ikut ke mana yang termudah lah. Cuma kat sini bagusnya untuk data inspector ni, kita boleh ambil bacaan kedua lah. Contoh. Okay, saya tukar pula untuk nombor value kedua, iaitu value kedua tak ada nombor 2. Value kedua nombor 2. Apply, okay. Okay, kita tekan make sure benda ni masih ada lagi, nampak dia macam lambang apa? Lambang ada wave kan, ada signal. Okay, tekan run. Okay, data inspector akan berwarna, double klik. So kat situ dia akan keluar run tu nombor 2 lah. Ni run nombor 2. So you boleh compare sebenarnya. You boleh compare, tekan compare, ambil run 1 dengan run 2, compare. Pun boleh nampak benda ni mengacau saja. Okay, kat sini you nampak lah comparison. Ni yang pertama, bila kita give the input equal to 1. Ini yang kedua, bila kita beri input equal to 2. So kat situ you boleh nampak lah comparison. Okay, cuma ini adalah latest version. Saya risau bila you guna data inspector ni, saya tak tahu interface dekat you punya laptop macam mana bila guna yang crack version. Saya tak tahu lah, sebab saya rasa lain ni. Lain sikit dia punya apa ni interface tu. Saya tak pastilah. You kat sini you boleh import. Boleh import lah you punya file tu. Terpulang lah ikut you punya ni. Snapshot pun boleh. Cuma kat sini you nampak kat sini you boleh setting lah. Boleh setting you punya ni, you punya
apa ni, time slot. Kalau tengok sini kita punya ni adalah legend. Legend tu ada. Cuma legend tu kalau you perasan dia ikut tajuk. Kita dah tajuk file tu di Simoto, sebab tu dia akan buat tajuk lah. Kat situ you kena buat full screen. Kalau full screen dia macam tu. Itu dia lah. Yang ni adalah tolerance. Tolerance tu dia bezakan. Okay, ini kaedah kedua lah yang you boleh gunakan. Lah. Sebab ini rasanya template setting dulu. Okay, tak faham. Legend. Ini kalau you banyak data macam tadi contoh you buat 10 data. Setiap data you buat scope. Setiap final step buat scope, mungkin the last you buat satu ni untuk compare. So maksudnya akan ada 10 value. So ada 1, 2, 3, 4, 10 lah. Pun boleh. Tu you punya part lah. Legend group. So nanti you boleh tengok balik lah untuk kita tengok dia punya perbezaan antara setiap data. Cuma kat situ you kena compare kan lah. Sama bagaimana nak membezakan lah antara run 1 and run 2. Sebab kat sini yang kita nampak data cursor, one plan and zoom. Kita tak boleh letak legend tambahan ataupun nak tukar lah kita punya tajuk tu. Itu yang saya nampak, tak tahulah kat mana dia punya ni. Saya pun tengah mencari ni sebab dia punya version. Okay, tak ada. Okay, tu ada pun. Tapi ni adalah dia punya bacaan data Ini bacaan data, bukan ini bacaan data. Ini bukan ni lah. Itu bacaan data Itu bukan dia punya ni. Itu kekurangan untuk ni dia kena tu lah. Dia punya legend tu yang masalah. Tanda dia. Okay. So ini untuk compare lah. Kalau inspect, export. Terus. Okay, itu yang kaedah yang boleh gunakan lah. Itu untuk data inspector yang you boleh gunakan lah. So sama dengan guna scope, kita klik, you nampak kat sini you boleh nampak proper lah. Mungkin untuk setiap setiap graph ataupun setiap input you buat macam ni. Cuma and the last you boleh buat and the last graph you compare antara ke 10 parameter tu, apa beza yang you nampak. Dan you boleh jawab lah soalan di dalam lab sheet khususnya tentang ni, nombor 3 ni lah, discuss the significance of final value in the simulation. Daripada 10 input value yang kita berikan, so apa significant yang you nampak? Mana yang sama ada dia minimum error, you boleh compare lah. Sebab kat sini setiap ni you boleh nampak berapa percentage error. Kalau masuk 1 keluar 0.1, masuk 2 keluar 0.2. Yang penting kena buat semua. You nampakkan berapa percentage error yang you boleh yang boleh kita kan. Ke semua sama ke? So buatlah. Nampak result lah. Okey, boleh? Ada apa soalan tak? Untuk
lab 1. Hello. Ada orang tak kira? Ada orang ke? Ada orang? Ada. Okay, boleh Sebab ni open loop. So open loop, you nampak kan? Saya rasa kat sini dah nampak sikit untuk kita next lesson, iaitu transfer function. So itu kita dah pergi T domain ke S domain, daripada S domain ke T domain kita belum tentu lagi. And the last kita akan ada transfer function. So untuk kita punya lab 1 ni actually kita dah, orang kata, dah present bagaimana kita punya equation yang ada macam ni lah. Cantik ni, ada equation ni. Macam mana kita boleh buat satu blok control system. Dan you nampak untuk sistem ni memang error dia agak besar. Beri 1 dapat 0.1. So hampir berapa persen hilang. Kat situ dia boleh nampak lah dia punya perbezaan. Okay, sini tu saja untuk lab 1. Saya boleh share kepada anda lah. So hopefully untuk lab session kita ada 2 minggu 2 minggu. So ni minggu pertama. So at the end yang you kena hantar adalah sebelum hari Khamis lah, video presentation dengan lab report. So kedua-duanya you kena dalam lab report memang dia dah ada video link. So you just submit ataupun attach saja lab report dalam PDF format dalam auto. Itu sajalah. Sebab dalam tu memang ada link video. So tak perlu nak upload video, link video lain lah. So yang penting starting buka ke 9 dan and above lah. Itu saja lah. Yang lain tu tak perlu lah. Sir, Khamis minggu ni ke minggu depan? Minggu depan. Bukan minggu ni. Okey. Okay, 2 minggu. So seminggu lebih lah. Yang penting sebelum the next lab, itu lab kedua. Okay, terima kasih atas perhatian. Selesai 2 jam kita punya kelas dan saya cuba recall lah sebab kita semalam tak sempat masuk transfer function. Tapi kat sini melalui web ni you dah nampak rupanya ada connection antara apa yang kita belajar dekat lapas transform, input output block, control system, dan the last kita nampak relation antara the exact real complete system. Okay, terima kasih. Hopefully apa masalah boleh PM lah dan semoga dapat buat terbaik lah. Dan saya yakin lah ini dah SEM ke-3, termasuk short SEM yang you dah follow. Dan saya yakin you punya batch ni dah biasa kot buat video recording lab, betul? Ataupun lab, video lab, report lab lah. Ataupun report video. Memang itulah method yang kita ada. Nak apa lagi yang kita boleh ada. So saya rasa you dah familiar sangat, banyak sangat software. Cuma itulah, jangan nak jadi YouTuber pun tak masalah. Tapi jangan kita lupakan lah what the exact main point yang kita ada di sini. Okay, itu saja. Terima kasih atas perhatian. Kita jumpa lagi next week lah, hari Ahad untuk next class for week 4. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Sorry, sir. Alright. Okay, attendant ikut report. Lupa nak tanya. Thank you. Ada yang tanya. Ikut report. So actually report submit settle lah tu. Itu saja. Okay, thank you. Thank you tanya Saya pun tak tanya. Okay, sir. Sama-sama, sir. Bye.